Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani Asia sudah tentu dan juga seperti biasalah pada waktu ini hujung minggu Sabtu 9 malam kami membawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan di Asia secara khususnya dan lebih pada setahun pandemik yang berlalu kita melihat kepada impak, realiti dan juga cabaran pandemik COVID-19 khususnya untuk malam ini kita memberi fokus kepada sosioekonomi dan malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada keusahawanan digital ataupun yang melibatkan usahawan-usahawan yang terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana. Jadi untuk malam ini saya bersama dengan Encik Azhari Wahid. Encik Azhari Wahid adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM dan juga seorang lagi Ahmad Syukri Azmi. Ahmad Syukri Azmi adalah wartawan di Radio Antarabangsa China CRI. Kedua-duanya rakyat Malaysia, cuma Syukri rakyat Malaysia yang bekerja di China. Nanti Syukri akan bawa perspektif lah bagaimana usahawan PKS di China memanfaatkan teknologi digital dalam mana kita melihat kepada rejuvenasi usahawan-usahawan dalam era pandemik iaitu era norma baru. Tetapi untuk waktu ini kalau boleh saya nak mulakan dahulu perbincangan pada malam ini dengan Encik Azhari. Encik Azhari, saya ingat lagi dalam sebulan yang lepas, mungkin 2 bulan yang lepas, saya bersama dengan Encik Azhari di mana kita membincangkan tentang impak pandemik COVID-19 terhadap keusahawanan secara keseluruhannya yang mana kita tahu dan Encik Azhari juga telah pun memaklumkan lebih kurang 80,000 usahawan terjejas akibat impak pandemik. Tetapi dalam masa yang sama 80,000 ataupun lebih kuranglah angka itu melihat kepada usahawan-usahawan baru yang lahir dalam era ataupun dalam fasa norma baru ini. Mungkin pada waktu ini, mungkin Cik Azhari mungkin boleh kongsikan apa iktibar dan juga pengalaman yang dipelajari oleh usahawan-usahawan ini dalam mana kita bercakap tentang era norma baru, era digitalisasi selepas dan juga impak pandemik COVID-19 secara keseluruhannya. Okey, terima kasih Fauzi. Sebenarnya kalau kita tengok daripada impak daripada tahun lepas 2020 di mana dinyatakan oleh Fauzi tadi dari segi kesan kepada yang kehilangan perniagaan dan juga kata orang warga-warga baru yang memulakan perniagaan sepanjang 2020 adalah satu ketuan kesan yang negatif dalam masa juga dalam memberi impak yang positif kepada ekonomi negara. Namun begitu, yang paling besar impak tahun lepas dan termasuk juga tahun ini adalah ketersediaan sebenarnya usahawan PKS untuk memastikan mereka tahu bagaimana untuk memastikan perniagaan mereka dapat diteruskan dan kesinambungan perniagaan itu dapat disambung dengan adaptasi kepada perkara baru termasuk norma-norma baru yang kita hadapi sekarang dan juga yang paling penting seperti mana yang Fauzi nyatakan adalah tentang pendigitalan perniagaan. Jadi mungkin ramai yang tak tahu tentang apa itu digital, mungkin dah tahu tapi mungkin tak bertindak. Namun kesan COVID-19 ini menjadikan mereka sangat-sangat kata orang peka digital dan mula mengambil tahu dan ini satu impak yang memberikan sangat positif kepada mereka seperti mana yang dikatakan oleh IPM. COVID-19 menjadi kesan digital ekonomi dan juga teknologi digital lebih 5 tahun awal berbanding yang dijangkakan oleh mereka. Itu satu perkara yang saya rasa istimewa, namun masih terdapat juga cabaran-cabaran tertentu dalam mengadaptasi teknologi digital ni, Fauzi. Encik Azhari, kalau melihat kepada adaptasi digitalisasi dalam keusahawanan, ini khususnya bila mana kita bercakap tentang usahawan PKS, ini bukanlah topik yang baru untuk kita bincangkan. Tetapi dalam masa yang sama, suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, era norma baru dalam pandemik COVID-19 ini memaksa usahawan-usahawan nak tak nak kena berubah selari dan juga semasa mengikut dengan perubahan semasa. Mungkin pada waktu ini apa sebenarnya halangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh mungkin masih lagi ada kelompok-kelompok usahawan yang masih lagi belum bersedia dalam mana kita bercakap tentang era digitalisasi keusahawanan ini? Okey, antara saya rasa kerisauan yang dihadapi oleh usahawan PKS pertamanya adalah ketakutan kepada digital, teknologi digital itu sendiri. Kerana pendedahan itu masih kurang dan kita sendiri pun tak bersedia bila mana datangnya COVID-19 ni. Bila usahawan tak bersedia, maka pelbagai prasangka yang ada terhadap diri itu tentang teknologinya, tentang adaptasinya, tentang kebolehannya, tentang kesulitannya untuk menggunakan teknologi tersebut. Jadi fear of teknologi itu memang kita tak boleh nafikan. Namun begitu, dengan bantuan kerajaan, dengan promosi di pihak media massa seperti yang Sawani contohnya, memberi satu kedua pandangan yang berbeza kepada usahawan-usahawan yang
terlibat dalam teknologi digital supaya mereka lebih tahu ataupun mereka mungkin ada rasa ingin tahu untuk mencari teknologi yang bersesuaian dengan industri masing-masing dan mereka boleh kekal dalam perniagaan dengan sebaik yang mungkin, terutama cabaran tahun lepas 2020 dan juga cabaran tahun ini yang 2021 yang ramai dah buka semula, namun datang balik PKP 2.0, datang balik PKPB. Jadi benda tu memberi satu minda yang terbuka kepada usahawan untuk lebih belajar benda baru dan saya harap benda dikekal, Fauzi. Sebab saya risau takut mereka ni patah balik ke arah konvensional yang menjadikan mereka jauh lebih ketinggalan. Sebab dulu dah tertinggal. Jadi dengan keadaan sekarang orang lebih ramai pakai digital, maka mereka boleh lebih jauh tertinggal berbanding dengan pesaing-pesaing lain dari masing-masing, Fauzi. Syukri, itu tadi yang dikongsikan oleh Azhari, Encik Azhari, yang mana melihat kepada realiti semasa usahawan-usahawan PKS dan mana berdepan dengan cabaran digitalisasi ini. Mungkin boleh dikongsikan sebab saya difahamkan oleh rakan-rakan di CRI sendiri, kalau diikutkan pada tarikh 8 April, genaplah setahun bandar Wuhan yang dibuka kepada luar setelah mengakhiri perintah berkurung selama hampir 76 hari dalam mana membendung penularan wabak dan juga melihat kepada sosioekonomi dan juga pengoperasian syarikat tempatan di Bandar Wuhan didapati telah pulih daripada wabak dan difahamkan juga malah mencapai perkembangan yang amat memberangsangkan. Jadi dalam untuk waktu ini mungkin Syukri telah 2 ataupun 3 tahun berada di China, mungkin boleh memberi sedikit input dan juga perkongsian bagaimana ini sebenarnya realiti yang dihadapi oleh PKS ataupun usahawan kecil dan sederhana SME di China, walaupun ada kekangan pada mulanya untuk meniaga untuk melakukan keusahawanan digital, tetapi mereka antara yang paling pantas bangkit mendepani cabaran pandemik. Okay, kalau kita lihat, kita sendiri tahu bahawa it's an open secret ataupun rahsia terbuka bahawa China dulu memang negara yang susah. Yang beberapa tahun, puluhan tahun dulu negara yang memang sangat susah. Yang mana sekarang ni kalau kita lihat mereka sudah terbiasa dengan kesusahan itu. Dan mereka kalau kita tadi ada sebut fear of changing ataupun fear of digitalization. Tapi kita nampak mereka ni tak ada fear itu, ketakutan untuk berubah, untuk bertukar, untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru, apatah lagi ketika pandemik berlaku terhitung pada tahun lepas. Yang mana kalau kita lihat sebelum ini mereka pun sebelum COVID lagi dah serasi dengan pendigitalan. Sebagai contoh macam kedai fizikal. Mereka sebelum COVID lagi mereka dah ada dual mode, iaitu di hybrid mode, iaitu di kedai fizikal dan juga di kedai e-dagang. Yang mana kalau kita lihat perkara ini sangat-sangat bantu. Contohnya kalau kita tak pergi jauh di pasar terkemuka di sini ada Silk Market ataupun yang terkenal sebagai Tumpah Pelancong. Yang mana mereka memang mengharapkan kedatangan pelancong untuk membeli barang-barang seperti baju dan sebagainya. Tapi dengan impaknya COVID-19 ini, tiada pelancong dan mereka jarang mendapat pelanggan tempatan di situ. Jadi mereka sudah pun mempunyai platform e-dagang dan ia sedikit sebanyak membantu mereka. Yang mana mereka tidak perlu lagi berharap ataupun tertumpu kepada pelancong asing yang kita tak tahu sampai bila mereka boleh masuk ke China. Dan secara tidak langsung ia sedikit sebanyak meminimkan impak yang terdampak kepada mereka itu sendiri, Fauzi. Daripada apa yang perkongsian Syukri tadi, usahawan di China tidak bergantung sangatlah kepada kehadiran pelancong asing. Tetapi dalam waktu ini untuk menggerakkan dan juga memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk waktu ini mungkin Syukri boleh kongsikan bagaimana usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana di China secara khususnya mengoptimumkan penggunaan teknologi dalam mana mereka meneruskan ataupun dalam mana kita bercakap tentang topik pada malam ini adalah keusahawanan digital. Okey, kalau di China, dalam konteks China, kita tahu ada yang platform terkenal. Antaranya termasuk JD.com. Kalau di Malaysia mungkin kita ada Shopee dan sebagainya. Kalau di China ini, JD.com memang dan penghantaran makanan Waimai seperti ada beberapa aplikasi lain lagi yang sangat popular di sini yang dia memang membantu para PKS ataupun mereka dalam industri ini memasarkan produk mereka termasuk live streaming. Kalau kita lihat sebelum ini jarang ada yang melakukan live streaming di dalam penjualan dalam Shopee contohnya. Jadi kalau di sini Fauzi dia telah contoh kita lihat TikTok sebagainya.
mereka yang dalam industri PKS ini termasuk dalam sektor perkhidmatan, sebagai contoh salon, dandanan ataupun rambut dan sebagainya, gunting rambut. Mereka pada tahun lepas mereka telah merancangkan pengaplikasian pendigitalan mereka, termasuk dengan mempromosi cara-cara trend-trend terkini, contohnya di dalam TikTok ataupun di dalam platform jadi.com itu sendiri. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan mungkin selepas ini kita nak minta Encik Azhari dan juga Syukri memberi tumpuan kepada apa dorongan dan juga jenis-jenis bantuan khususnya daripada China, mungkin boleh dikongsikan bagaimana kita melihat kepada dorongan untuk usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana ini untuk bangkit, dalam mana kita melihat kepada rejuvenasi dalam era pandemik COVID-19. Selepas ini dalam agenda Awani Asia. Baik, kembali dalam agenda Awani Asia, kita masih lagi bersama dengan Encik Azhari Wahid. Encik Azhari adalah Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM dan juga Syukri Azmi. Syukri Azmi adalah wartawan daripada Radio Antarabangsa China CRI, yang mana malam ini keduanya membincangkan dan juga berkongsi pandangan berkaitan dengan rejuvenasi perusahaan kecil dan sederhana dalam era digitalisasi, era norma baharu dalam fasa pandemik ini. Dan kalau di awal tadi diberi perkongsian tentang realiti semasa baik usahawan di Malaysia dan juga di China. Mungkin pada waktu ini, Encik Azhari, apa yang boleh kita belajari daripada apa yang dikongsikan oleh Syukri tadi berkaitan dengan bagaimana usahawan-usahawan di China secara khususnya mengoptimumkan penggunaan teknologi, dalam mana ini adalah satu kemahiran yang perlu ada untuk usahawan-usahawan untuk maju ke hadapan? Okey, sebenarnya yang saya bagi Syukri beritahu tadi, business is all about speed. Ya, perniagaan ini berkaitan dengan kelajuan. Jadi kalau kita tengok rakan-rakan kita di negara China memang dah mengadaptasi ini lebih awal sebelum COVID-19. Dan sebenarnya kalau ikutkan kelebihan yang kita ada adalah rakyat Malaysia lebih terbuka dari segi penerimaan teknologi. Cuma mungkin kita lambat bersedia untuk menghadapi teknologi digital kerana belum ada tekanan-tekanan yang menjadikan kita terpaksa belajar seperti mana yang Fauzi cakap tadi. Jadi keterpaksaan belajar dunia baru tentang norma baru dalam pendigitalan dan sebagainya menjadikan kita lebih peka, dan kita juga boleh belajar dengan budaya. Saya nak mention pasal budaya, Fauzi. Di China, budaya digital itu dah menjadi satu gaya hidup dalam masyarakat di China, dan perlahan-lahan kita juga bergerak ke arah tersebut dengan bantuan kerajaan, dengan promosi media, dan saya harap usahawan boleh ambil budaya dan juga gaya hidup yang ada di negara China sebagai satu inspirasi yang baik untuk memastikan kesinambungan dan kelangsungan perniagaan, terutama dalam cabaran COVID-19 yang di mana kebanyakan pelanggan tidak keluar dan tidak jumpa dengan usahawan sendiri dan hanya berada di online. Dan satu paksaan itu kadang-kadang memberi satu impak yang baik juga kepada perkembangan ekonomi. Azhari, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kita juga sedia maklum berkaitan dengan pemberian dan juga bantuan insentif dan bantuan-bantuan sama ada jenis cash ataupun tunai ataupun bantuan jenis lain, prihatin, penjana, kita ada program subsidi upah. Tapi untuk waktu ini, setelah melihat kepada hampir lebih pada setahun pandemik, dalam mana untuk memperkasakan agenda pembangunan usahawan ini, adakah pemberian dan juga insentif ataupun dorongan-dorongan yang dilakukan oleh kerajaan ini sudah cukup memadai? Sebenarnya semua inisiatif yang diberikan oleh kerajaan bermula tahun lepas sehinggalah pada tahun ini sepatutnya berimpak yang sangat baik kepada kesan kesinambungan perniagaan pemain PKS. Namun begitu, yang saya risaukan adalah ada dua sudut pandang. Di pihak usahawan pula, kita peka dari segi inisiatif yang ternyata oleh kerajaan. Kita tengok di website, kita tengok di social media, kita tengok di mass media supaya kita tahu apa bantuan-bantuan yang kita boleh minta. Dapat tak dapat bukan cerita. Persoalan sekali kita tahu dulu. Dan di pihak kerajaan juga saya rasa perlu lagi dipertingkatkan promosi supaya semua inisiatif itu dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat keusahawanan, baik di kampung maupun di bandar, supaya mereka tidak ketinggalan. Dan walaupun kita ada banyak inisiatif, kalau ramai yang tak tahu, Fauzi, ruginya adalah
bajet hanya tinggal bajet. Jadi kalau tak diaplikasikan, digunakan oleh pihak yang disasarkan seperti usahawan, contohnya usahawan PKS, satu kerugian yang sangat besar. Jadi saya risau, di pihak usahawan juga saya risau supaya mereka ni lebih peka, rajin buka tengok website kerajaan dan sebagainya, dan juga kerajaan juga saya rasa perlukan promosi yang lebih mendalam, yang lebih serius dalam social media supaya dapat sentuh hati usahawan dan mula mencari peluang itu dan mula mohon berdasarkan syarat-syarat yang diberikan kerajaan, Fauzi. Syukri, mungkin pada waktu ini Syukri boleh kongsikan bagaimana pula pemerintah ataupun kerajaan di China untuk melihat kepada dorongan dan juga galakan dalam mana melihat kepada, kita tahu China sangat hebat dalam mempromosi keusahawanan. Ini termasuklah keusahawanan desa, keusahawanan yang luar bandar. Untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa jenis galakan, dorongan, mungkin ada insentif-insentif yang diberikan ataupun yang disalurkan kepada usahawan-usahawan secara khususnya? Saya ada dua jawapan. Satu, khususnya kalau kita cakap dalam tempoh untuk COVID ini, yang kita tahu pada hujung bulan 3 tahun ini, yang mana Majlis Negara China mengumumkan untuk melanjutkan tempoh moratorium khususnya kepada mereka ini dalam sehingga penghujung tahun ini, yang mana ia akan membantu PKS dan juga dalam menyelamatkan isu pekerjaan di China ini. Tapi yang menariknya, saya ada juga tanya dengan rakan-rakan saya di China ini, apakah, sebab saya pun tertanya-tanya, sebab di Malaysia kita tahu ada bantuan prihatin, penjana dan sebagainya di Malaysia, tapi apakah, sebab saya tak terdengar pula tentang bantuan oleh kerajaan di sini. Dan jawapan yang saya dapat agak membuka mata sebenarnya, yang mana mereka katakan PKS di sini pandai menghidu peluang, mungkin atas sebab faktor yang saya cakap tadi, yang mereka sudah lama berada dalam kepompong kesusahan. Jadi mereka jadikan itu sebagai peluang untuk mereka, jadikan mereka sebagai karakter yang mampu menghidu peluang untuk lebih advance dan lebih maju. Dan saya boleh katakan di sini mereka yang terlibat dalam e-dagang contohnya di China ini, mereka lebih advance daripada pihak kerajaan mereka sendiri. Dan mereka pun kita dah tahu dengan kelebihan mereka dalam peruncitan sejak dahulu kala lagi. Jadi kalau kita cakap pula mengenai keusahawanan desa tadi Fauzia ada sebut, pada Rabu lepas yang kita tahu yang mana ASEAN telah mengekalkan statusnya sebagai rakan dagang terbesar di China. Saya rasa ini juga membantu khususnya di keusahawanan desa di China, yang mana lebih banyak barang-barang yang dieksport keluar dari China kepada negara-negara, contohnya negara ASEAN termasuklah negara Malaysia, menggunakan platform digital ini, contohnya termasuk di Shopee dan sebagainya tadi. Fauzi. Encik Azhari, daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Syukri tadi berkaitan dengan bagaimana melihat kepada ini dah jadi budaya lah untuk usahawan PKS, usahawan kecil dan sederhana di China, mereka lebih pandai untuk menghidu peluang. Tetapi dalam realitinya di Malaysia, kita bercakap tentang usahawan-usahawan PKS di Malaysia ini, bagaimana perlunya mereka melihat kepada peluang yang sedia ada dan peluang-peluang baru dalam kita melihat kepada rantaian perniagaan berasaskan digital ini, Encik Azhari? Okey, saya rasa yang paling penting adalah kita kena elak untuk menjadi selesa. Kalau kita pernah selesa sebelum COVID-19 mungkin, tapi bila datang COVID-19 ni, kita dah hampir sama macam mungkin China 30-40 tahun yang lepas. Jadi bila kita kurang selesa, kita akan mula mencari balik peluang-peluang, kita akan mula menghidup peluang-peluang yang ada, terutama dari segi bentuk bantuan ataupun peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan maupun pasaran-pasaran yang ada di Malaysia maupun di ASEAN ataupun di peringkat Asia pun. Dan bila kita boleh hidup peluang tu, maka kita akan berusaha untuk berubah. Dan keselesaan sebenarnya adalah satu dari kunci yang sangat bahaya untuk kata orang menjadikan perniagaan kita lebih tidak berkembang dan kita rasa selesa. Dan kalau bila ada perasaan tidak selesa, kita rasa gelisah, kita rasa takut, kita rasa risau, kita nak selamatkan perniagaan kita, saya yakin usahawan Malaysia lebih terbuka untuk menerima satu budaya yang baru, satu sosial budaya yang baik, satu gaya hidup yang baik dalam penerimaan teknologi digital dalam perniagaan masing-masing dan menyampaikan juga kata orang budaya itu kepada bakal pembeli dan pembeli mereka supaya
harmoninya kedua-dua belah pihak, pembeli dan juga penjual dalam bentuk perniagaan digital menjadikan ekonomi itu boleh berkembang dan kita boleh kata orang survive dalam keadaan krisis yang amat kata orang mencabar sepanjang COVID-19 ni, Fauzi. Cik Azhari, kita tinggal berbaki lebih kurang dalam 2 minit akhir ni. Mungkin yang terakhir sekali daripada Cik Azhari, bagaimana kita melihat tentang kelangsungan perniagaan bagi usahawan-usahawan PKS ini? Kita tidak mahu bagi mereka yang sudah pun menjejak kaki ke era normal baharu, era digitalisasi ini, kita tidak mahu mereka berpatah balik. Tetapi dalam soal ini, selain pada melihat kepada dorongan dan juga galakan, adakah infrastruktur digital dalam rantaian perniagaan keusahawanan digital ini sudah cukup mencukupi, dan bagaimana apa peluang-peluang baru yang perlu dilihat dalam mana kita bercakap tentang rejuvenasi perusahaan kecil dan sederhana ini? Okey, dua sudut pandang. Untuk usahawan, pastikan kita memang bersedia dengan peranti-peranti yang berkaitan, ya, baik dari segi laptop, tab, data dan sebagainya. Kita kena bersedia, kita kena ada investment kepada itu. Tapi kerajaan juga, saya rasa kerajaan ada banyak buat inisiatif seperti Gendela untuk memastikan kata orang akses kepada internet lebih baik di negara ini. Dan bila kedua-duanya boleh digabungkan dengan lebih baik, kedua-dua infrastruktur dapat dijalankan dengan baik, maka pihak usahawan juga bersedia, pihak infrastruktur yang dijalankan oleh kerajaan juga, bahagian infrastruktur yang dijalankan oleh kerajaan juga bersedia. Dan saya mohon semua usahawan PKS di seluruh negara supaya peka dengan apa yang ternyatakan oleh kerajaan, pastikan peka dengan semua inisiatif. Ada contoh SME Business Digitalization Grant yang dinyatakan oleh MOF bermula pada tahun lepas. Dan ramai lagi yang tak apply. Kami sebagai technical service provider untuk grant tersebut pun masih lagi agresif mencari usahawan supaya ambil peluang ni, gunakan teknologi, gunakan bantuan, gunakan grant, gunakan apa sahaja inisiatif daripada kerajaan untuk memastikan kita boleh kekal terus berniaga sepanjang 2021 ini dan juga selepas COVID-19. Dan saya rasa jadikan ini satu budaya, jadikan ini satu gaya hidup yang baik untuk memastikan kita boleh terus kekal berjaya dalam perniagaan ini. Ambil peluang, guna teknologi dan juga jadikan ia sebagai satu budaya. Itu nasihat yang terakhir daripada Encik Azhari Wahid. Encik Azhari adalah Ketua Program Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, dan sebentar tadi kita bersama dengan Ahmad Shukri Azmi. Shukri Azmi adalah wartawan radio antarabangsa Cina yang mana membawakan perspektif bagaimana usahawan-usahawan PKS secara khususnya di Cina, mereka bangkit dan mereka mengambil peluang dalam mana kita bercakap tentang era normal baru, era digitalisasi, dalam mana bercakap secara keseluruhan dalam fasa pandemik ini. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, ini Agenda Awani Asia. Kita jumpa lagi.